jawab itu sahaja? Tidak. Pertama dalam masalah besar, terutama minta kepada Allah dalam hal ibadah. Jadi kalau minta kepada Rasulullah SAW, syirik hukumnya. Ya. Kemudian dalam kitab yang seterusnya, dalam kitab ini terdapat hadan nabiyul ladzi man zara hujratahu nalal hana. Kita baca dalam sinilah. Kadang-kadang kita baca di dalam apa? Tulisan ini kadang-kadang barisannya mengelurukan kita, ya. Dalam kitab ini cuba tuan-tuan semak dalam kata kerja. Hadan nabiyul ladzi man zara hujratahu nalal hana wal muna was-su'la wal watara. Betul, ya? Inilah Nabi bagi sesiapa yang menziarahi makamnya, memperolehi kesejahteraan, cita-cita, hajat dan keinginannya. Ini tuan-tuan yang jadi kesilapan besar. Lihat dia, saya katakan di sini kesilapan besar. Inilah Nabi bagi sesiapa yang menziarahi makamnya, memperolehi kesejahteraan, cita-cita, hajat dan keinginannya. Tuan-tuan, ada satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Sulaimanuddin. Di nama kitabnya Profesor Dr. Sulaimanuddin. Satu masa kalau boleh kita ajak dia ke sini supaya memperkatakan apa yang ditulis dalam ni. Mungkin kalau saya katakan itu Rasul Dahri, jadi kita bawa dia satu masa, insya-Allah saya usahakan, dan kita dengar apa penjelasan beliau. Yang mana dalam satu kitab yang ditulis oleh orang-orang yang pengamal berzanji ini, golongan tarikat, dia mengatakan bahawa kalau aku tak ziarah kubur Rasulullah SAW, maka tidak salah haji dan umrahku. Ya, dia mengatakan kalaulah aku tidak menziarahi, saya ingat dalam berzanji ini, ya, saya tidak dapat di sebelah mana. Dia mengatakan kalaulah aku tidak menziarahi kubur Rasulullah SAW, maka tidak salah haji dan umrahku. Tuan-tuan, saya nak katakan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tentunya tuan-tuan ke Madinah. Kalau tuan-tuan tujuannya ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur Rasulullah SAW, niat untuk ziarah kubur Rasulullah SAW, a'immah kita mengatakan bahawa niat tuan-tuan itu haram. Saya ulang lagi sekali, jangan salah jadi statement, ya. Kalau tuan-tuan ke Madinah, kalau berniat ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur Rasulullah SAW, semata-mata untuk ziarah kubur Rasulullah SAW, ini salah. Jadi ke Madinah, apa niat kita kalau nak ke Madinah? Sembahyang Masjid Nabawi. Ini jawapannya, ya. Cuba lihat tuan-tuan, kalau nak baca semua waktunya, waktu kita terlalu sempit. Cuba lihat. Di antara yang dijelaskan di sini, la syakka anna ziyarata Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatun thabitatun liqauli sallallahu alaihi wasallam la tashuddur rihal illa ila thalathi masajidal. Tidak disuruh supaya kita musafir berpergian kecuali kepada 3 masjid. Pertama, Al-Masjidul Haram. Di mana? Di Mekah. Wa masjidi, di mana? Di Madinah. Wa masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak syak lagi bahawa menziarahi masjid Rasulullah SAW itu sunnah yang sabit, yang sudah jelas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak kamu disuruh dengan suruhan seolah-olah dipaksa, tapi bukan dipaksa yang syadid, kecuali kalau nak musafir kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Aku, kata Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Jadi di sini tujuannya ke Madinah bukan ziarah kubur. Kalau siapa yang berniat
ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur, itu tidak ada hujahnya. Ibn Taymiyah, buku yang ditulis oleh Nasruddin Albani, Kuburi, mengatakan bahawa sesiapa yang berniat ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur, batil. Kerana bertentangan dengan hadis ini. Jadi kalau ke Madinah, apa niat kita? Ziarah masjid ataupun sembahyang di masjid, itu disuruh. Sesiapa yang berniat ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur, itu batil. Hadis-hadis yang menyuruh kita ziarah kubur Rasulullah SAW, itu hadisnya semua tidak sahih. Ingat ya, semua hadis yang menyuruh supaya kita bila ke Madinah ziarah kubur Rasulullah SAW, semua hadisnya tidak sahih. Tetapi kalau kita dah sampai ke Masjid Nabawi, kita sunnah ziarah kubur. Faham tak maksud saya? Kita tidak disuruh ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur. Tidak ada hadis yang sahih yang menyuruh kita ke Madinah untuk ziarah kubur. Tetapi hadis yang paling sahih, disuruh ke Madinah untuk apa? Kerana Masjid Nabawi. Tapi bila sampai ke Masjid Nabawi, kita kena ziarah kubur. Di situ baru sunnah. Tetapi tidak ada niat daripada Singapura nak ke Madinah. Niat daripada Singapura nak ke Madinah semata-mata untuk ziarah kubur. Itu salah. Itu batil perbuatannya. Itu menyalahi sunnah. Tetapi bila dah sampai di Madinah, kita dah sembahyang di Masjid Rasulullah SAW, kemudian kita ziarah kubur, itu sunnah. Begitu juga tuan-tuan, ada akidah orang haji. Kalau pergi ke Mekah, bila sampai ke Madinah, dia mengatakan mesti sembahyang di Madinah berapa rakaat? Berapa waktu? 40 waktu. Itu hadisnya semua tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Maka dia pun, kalau boleh masa lebih di Madinah. Bagi kita yang beriman, masa kalau boleh lebih di Mekah. Kerana di Mekah ada tawaf. Rumah kita ada Kaabah. Negeri kita ada Kaabah. Tak ada. Di mana ada Kaabah? Hanya di Mekah. Jadi lebih banyak di Mekah, lebih afdal. Kerana di Mekah kita boleh tawaf. Makanya kalau sampai di Masjidil Haram di Mekah, jangan banyak sembahyang sunat. Yang lebih afdal banyak tawaf. Sembahyang sunat di mana-mana boleh. Jadi tuan-tuan, ini saya ingatkan. Kembali kepada tajuk kita. Inilah Nabi, siapa yang menziarahi makamnya, memperolehi kesejahteraan, cita-cita, hajat dan keinginannya, ini palsu. La aslalahu. Ini sikap orang-orang kuburi. Tahu kuburi? Orang-orang kuburi, asal kubur orang suci, dia dikeramatkan, dimuliakan, paling-paling nanti sembahyang dan meminta kepada orang dalam kubur. Ini perbuatan syirik. Rasulullah SAW, kalau kita pergi kuburnya, jangan meminta, hanya beri salam saja dan mendoakannya sebagaimana kubur-kubur yang lain. Tapi disunahkan, paling sunnah adalah beri salam, meminta itu dan ini. Ya Rasulullah, berilah aku itu dan ini, tolonglah aku dan ini. Itu hukumnya haram, hukumnya sebagaimana disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah.